Okey, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh penonton dan pendengar yang sedang mengikuti rancangan Point Podcast bertemakan Journey of Excellence. Jadi, saya hos anda Aisyah Fadlina dan bersama guest hebat kita hari ini iaitu Puan Fairuz Manaf ataupun lebih dikenali sebagai Kak Pai. Jadi, bagaimana dengan keadaan Kak Pai hari ini? Sihat? Oh, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Aisyah. Okey, sebelum kita teruskan dengan sesi yang seterusnya, jadi saya akan ceritakan dulu latar belakang Kak Pai ini sebagai seorang graduan USIM dalam bidang sains bioteknologi dan kejayaan beliau sebagai seorang pegawai tadbir dan diplomat. Jadi Kak Pai ni graduan USIM, beliau ni dah dianugerahkan anugerah khas semasa anugerah dekan daripada Fakulti Sains dan Teknologi. So kita nampak kat sini beliau dah cemerlang dalam bidang akademik dan bukan je setakat tu, beliau juga beliau juga muncul sebagai pemimpin yang berwibawa. Contohnya Kak Pai ni dah menyertai pelbagai program seperti program Global Islamic Student Outreach dekat Kemboja, Vietnam. Lepas tu menang dalam pertandingan penghasilan filem pendek dekat Cebu, Filipina. Bukan saja dalam bidang akademik, pasal bidang kurikulum, sukan pun Kak Pai ni aktif. Beliau juga pernah mewakili dalam pertandingan bola jaring Majlis Sukan Universiti Malaysia. Wakil USIM lah. Jadi lepas Kak Pai ni dah habis pengajian beliau dekat USIM, beliau juga sambung dekat Diploma Pasca Siswazah Awam dekat kampus Intan. Betul kan Kak Pai? Betul-betul, Intan Kiara. Betul. Jadi waktu ni Kak Pai ni jadi peranan utama untuk pengarah program Ministry Insight untuk siri pertama dan ahli jawatan kuasa bahagian teknikal untuk beberapa program dekat DPA Intan tu. Jadi kita nampak kat sini ketokohan Kak Pai ni bukan setakat dalam bidang akademik. Time kerjaya pun Kak Pai ni cemerlang. Sebab apa? Lepas je Kak Pai dah diserap masuk sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, Kak Pai ni juga jadi perwakilan Malaysia dalam forum antarabangsa. Antarabangsa tak main dah dalam Malaysia. Semua luar negara. Contohnya, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand dan latihan serantau dalam pengurusan projek yang dianjurkan oleh Bank Pembangunan Asia. Jadi kalau kita nampak senarai kejayaan Kak Pai ni banyak sangat. Kalau saya listkan, maybe esok baru habis. Jadi kat sini macam mana Kak Pai uruskan masa Kak Pai antara akademik, aktiviti sosial dengan kurikulum semua tu dan pencarian kejayaan Kak Pai masa dekat universiti. Okey. Oh, dia punya introduction dia berpeluh kita ni. Okey, terima kasih Aisyah selaku kiranya host kita lah pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kumpulan Aisyah dan juga pensyarah media kreatif Sejasmi sebab sudi menjemput Kak Pai sudi menjemput saya selaku guest ni lah. A little back story jugalah. Macam orang pelik, kenapa sudi datang kan, sebab akak dulu pun memang media kreatif juga. Time tahun 1 kan, memang itulah orang kata pilih ke sebab kosong, tak, memang kita pilih media kreatif lah. Sebab ada certain daripada kita mungkin tak ada macam kekosongan baru pilih kan. Okay, so dari segi soalan Aisyah tadi, itulah kita akan ambil konteks pendengar kita mostly adalah student. So akak akan agihkan soalan akak, apa yang akak buat time student dan apa yang akak buat selepas student. Okay, macam mana akak bahagikan masa, sebenarnya dia berdasarkan didikan jugalah. Sebab akak memang dibesarkan oleh keluarga yang mementingkan masa. Selain daripada itu, akak memang masuk sekolah asrama penuh. So memang pengurusan masa tu memang adalah satu priority. So macam mana kita nak susun masa tu mengikut apa yang kita nak from kita, apa yang kita hajar, keutamaan kita, betul. Jadi betul, itulah macam bila Aisyah senaraikan macam Kak Pai ni tapau semua ke apa kan. So
Dia bukan, sebenarnya kita kena tengok juga apa yang kita nak sebenarnya. So dari segi pengurusan masa tu, coming to basic balik apa yang kita dah belajar kat sekolah pun. Macam mana kita tahu lepas ni subjek apa? BM ke, BI ke, Maths? Sebab apa kita ada jadual. So paling basic adalah macam mana kita nak uruskan masa, kita mesti ada jadual lah dalam kehidupan kita ni. Setiap orang diberikan masa yang sama 24 jam. Even dalam Quran pun dah tekankan surah apa? Surah apa kan surah? Bagus. Patutlah use it. Okay. So memang kita kena berbalik kepada apa panduan kita kan. Panduan Islam kita kena, even solat pun kita dah ada tata tertib dia tahu. Kita kena 5 kali waktu solat. Kalau nak lebih kita tambah solat sunat. Sama juga macam kita belajar lah. Tadi guest tadi ada tekankan yang saya suka lah. Kita kat sini sebenarnya datang untuk apa? Untuk belajar. Itu seolah-olahnya kalau kita nak dapatkan kita punya analogi dia macam yang wajibnya 5 kali solat. Tapi kalau kita nak ekstra, kita tambah solat sunat. Sama juga macam kita belajar. Kita nak apa? Kita nak belajar. Tapi kita nak add on apa? So kita tambahlah pengurusan masa kita dari segi apa? Contoh kita nak sukan, masuk bidang sukan. Kalau kita nak media kreatif, masuk media kreatif. Kalau kita nak tingkatkan apa yang kita dari segi percakapan, komunikasi kita masuk debat. Kalau kita minat seni, kita masuk seni. So itulah kiranya macam sunat kita lah. So kita add on daripada apa yang kita dah sedia ada, yang kita tahu kita kena belajar kat USIM ni. So daripada pengagihan masa tu, kita kena tahu. Kadang-kadang Akak faham sebab dulu Akak memang generasi yang macam media sosial tu baru nak up tau. So kita punya pengurusan masa tu masih terkawal. Tapi dalam generasi sekarang, kita punya doom scrolling tu kadang-kadang dah 4 jam, dah 5 jam dah kita terbuang kan. Even tunggu lepas maghrib dengan isyak pun tengok juga kan. Kalau dulu kat sekolah asrama ke ataupun dekat rumah yang mana kita ada bimbingan yang tanpa handphone ni, kita antara solat maghrib dan isyak tu mesti kita pegang Quran. Tapi kadang-kadang kita doom scrolling padahal sebenarnya nak buka mak surat ni, tapi alah terbuka benda lain pula kan. So saya akui memang generasi sekarang cabaran dia adalah memang handphone lah. So nak katakan pengurusan masa tu penting, tapi disiplin untuk mendisiplinkan diri untuk tidak ketagih sangat terhadap media sosial tu. Nampaknya disiplin lah keyword paling utama kan untuk kita berjaya dalam belajar ni. Jadi macam saya buat, saya baca pasal Akak dulu ada latar belakang kan sains bioteknologi. Macam mana Akak apply Akak punya pengetahuan dalam bidang sains bioteknologi tu dalam kerjaya Akak sekarang sebagai pegawai tadbir dan diplomatik? Okey, Akak bagi background sikit lah. Mungkin ada dalam kalangan audience kita tahu pegawai tadbir diplomatik tu apa. So pegawai tadbir dan diplomatik ni merupakan seorang pegawai kerajaan yang menggubal dasar dan juga terlibat dengan pengoperasian kerajaan semasa. Jadi tak kisahlah kau tokoh kerajaan ke apa, itulah penjawat awam. So basically orang kata we serve government of the day. So pegawai tadbir dan diplomatik ni selalunya orang dengar perkataan diplomatik je, Akak ni mesti jaga negara-negara dekat luar ni. Tak semestinya. Sebab pegawai tadbir dan diplomatik ni dia ada 7 bidang. Salah satu bidang tu mungkin diplomatik. Yang pertama tu yang kita dengar pegawai tadbir. So dia jaga admin sebenarnya. So dia sama ada nak jaga dasar ataupun operasi. So dasar ni dia ada dasar makanan, dia ada dasar pengangkutan, dia ada dasar pendidikan tinggi. Jadi macam mana Akak kaitkan Akak punya background sebagai food biotech ni? Dulu first posting Akak adalah menjaga industri halal. So bioteknologi tu adalah kita memang akan ada belajar berkaitan dengan halal. So kat situ Akak aplikasikan. Tapi berbalik juga kepada soalan, kenapa budak sains nak masuk admin kan? Nak masuk penjawat awam, kenapa tak jadi pegawai sains? Kenapa tak jadi lecturer? Jadi ada seorang ni pernah bagi tahu Akak, bila kita ambil degree ni sebenarnya dia nak practice how our mind works. Macam mana kita solve problem, macam mana kita agihkan masa kita, macam mana kita uruskan masa kita, macam mana kita terapkan sesuatu info tu dan kita garap info tu, macam mana kita hasilkan benda yang baharu. So maksudnya kemahiran berfikir lah. Jadi tak kisahlah apa pun background kita, skill kita berfikir tu sebenarnya berguna kat mana-mana pun. Jadi memang orang kata susahnya nak kerja di luar bidang ni. Tapi kalau kita mengasahkan kemahiran kita berfikir, kita kerja apa-apa pun tak kisah. Itulah macam Akak dah kongsikan sebelum ni dengan Aisyah kan. Kita ada certain 4 tahun, ada certain 5 tahun dekat USIM ni kan. So kita dah tahu kita ambil course apa. Contoh macam Akak bagi food biotech. So Akak memang belajar food biotech.
So apa pertambahan ilmu dan skill-skill yang akak perlukan. So sebab tu akak ambil media kreatif. Sebab akak nak tambah skill akak dari segi videografi, dari segi hosting, dari segi hasilkan video short film. Mungkin ada yang macam okay, saya kurang dari segi kemahiran berkomunikasi. So time kat usin ni lah kita nak garap kita punya skill tu. Sebab kita tak boleh tahu macam okay, kita nak masuk degree ataupun masuk alam pengajian ni kita rasa macam okay, aku nak fokus belajar je. Tapi nanti skill-skill yang kita patut belajar time degree ni, bila kita masuk dekat dunia yang sebenar, kita tak ada skill tu. Sebab kita nak yelah, graduan sekarang, to be honest, even akak dulu pun pernah kerja di Sekretariat Latihan Satu Malaysia. Memang ramai sangat qualification master in ni overseas punya ni tahu, overseas punya graduan, masters in apa science and tech, PhD, dia orang apply slim sebab apa? Masalah nak apply kerja. So apa yang mengkategorikan diorang ni lagi cemerlang untuk dapatkan pekerjaan tu adalah soft skill. Contohnya itulah skill-skill bercakap and skill adaptasi. Sebab kalau kau pandai macam mana pun tapi kau tak boleh adapt kat satu tempat, memang susah nak dapatkan pekerjaan tu lah. So nampak kat sini macam time belajar ni kena belajar betul-betul instead of kita guna macam sekarang akak tahu tak AI yang dia boleh siapkan assignment. Saya rasa ChatGPT tu macam famous dalam kalangan student kan. So instead of guna ChatGPT, kita belajar betul-betul, buat research sendiri supaya kita boleh apply dalam kerja kita, tambah skill lah kan. Okay, benda tu okay, dari segi ChatGPT tu saya faham sebab dalam kalangan pelajar sekarang menggunakan AI dan ChatGPT ni untuk mencari, dia macam Google search. Dulu zaman kat Google lah, kat Google dan cari. Tapi zaman sekarang AI kita type satu benda dah siap dah satu assignment kan. Tapi berbalik kepada point akak cakap tadi lah, kita dekat degree ni, dengan time kita dekat universiti ni, kita nak kemahiran berfikir. So kalau kita tak praktis cara kita berfikir, nanti ke alam pekerjaan tu sampai ke sudahlah kita men-ChatGPT kan pekerjaan kita. Sebab problem solving kita tak boleh harapkan kepada AI. Sebab AI adalah satu benda yang dia kumpul segala maklumat yang ada dan dia bagi apa yang dia rasa macam dia tapis, inilah maklumat yang kau nak. Tapi kita kemahiran berfikir kita yang akan membezakan baik dan buruk. Sebab manusia pun dikurniakan akal. Allah memang dah sebut kita kena asingkan benda yang baik dan benda yang buruk. Takkan kita nak tentukan AI tolong asingkan mana baik mana buruk. So kemahiran berfikir tu penting. Nampak macam akal kita tu boleh atasi daripada AI tu kalau kita gunakan sebaiknya lah. Jadi sekarang apa kata kita rehat dulu bagi masa tu agak tenang dan kita kembali ke segmen seterusnya. Okey, kembali semula kita di rancangan Hoi Podcast kita. Okey, tadi kita cakap pasal akak berubah kerjaya daripada sains jadi pegawai takbir diplomatik kan. Jadi macam mana akak boleh berubah 180 darjah? Rasa macam ketara sangat perubahan tu. Ada faktor-faktor tertentu ke yang menyebabkan akak berubah? Okey, akak lepas akak grad tu 2016. At that time ada tawaran Slim tau. Slim kalau sekarang orang panggil Pro TJ. Yang mana dia macam internship for 1 year. So akak apply Slim. So akak go for interview, akak dapat Slim Saim Darby. So at that time akak pun sekolah JPA. Akak memang dah isi dah. Okay, nak masukkanlah pegawai sains makanan, pegawai sains. Tapi salah satu daripadanya arwah ayah akak ada sebut, why not apply je lah PTD. At that time memang akak tak tahu PTD tu apa. Time tu ingat lagi, time tu kat CC tau. Kat rumah kat tak ada komputer. So memang kita orang kena pergi CC. Isi lah orang kat tepi-tepi tengah main game kan. Program besar-besar kan. So akak dekat tepi tu tengah isi borang bila kita dah habis belajar GPA, kita kena report balik kan. So akak isi sebagai pegawai sains, pegawai teknologi dan juga pegawai makanan. So dia ada 4 option. Last option tu ayah akak daripada luar bilik luar kereta tu dia masuk. Kakak, you masukkanlah PTD. Cakap PTD tu tak apa, you masukkan je. Time tu kan kita go by hour kan sisi. Okay, akak pun masukkan PTD. Okay, stop kat situ. So kan akak cakap akak masuk Slim Saim Darby kan. Okay, so for 6 months tu akak buat lah macam biasa kerja sebagai Slim Saim Darby. At that time akak punya posting dekat Pulau Keri.
Tapi itulah, berbekalkan degree food biotech tu akak kerja di makmal, dan dia kita ni macam internship tau. So dia akan letakkan kita di makmal dan juga dekat yang menguruskan tank-tank minyak besar tu, kelapa sawit kan. So akak naik juga atas tu, tengok macam mana kelapa sawit dimasukkan dalam tank. So dia pendedahan selama 1 tahun. So kita tak boleh nak spesifik kat satu tempat. So kita tu lah adapt je kat mana orang bagi kan. So for 6 months akak review dengan bos akak, cakap ada tak kekosongan dekat kat Sam Darby ni. Kalau contoh akak dah habis tenure akak for 1 year, dia kata tak ada kekosongan. So at that time akak memang okay, apa lagi option yang aku ada. So macam Aisyah sebutkan tadi, akak ada banyak join conference kan. Time tu biasalah kita tak tahu nak, rasa macam nak tambah skill lagi kan. So akak Google, okay, youth conference, eligibility umur yang berkaitan kan. So memang ada satu youth conference ni, nama dia Asian Youth Forum. Asian Youth Forum ni dia adalah satu platform yang mana semua youth akan berkumpul dan kongsikan idea macam mana kita nak improve generation kita. So at that time, being a slim apa dia ada perkataan dia tau, slim officer ke apa. Kita ni memang produk slim. Maksudnya kita dapat peluang pekerjaan bersama JLC disebabkan slim. So akak memang apply youth conference tu sebab akan nak explain dekat semua negara yang telah dijemput. Okay, Malaysia dari segi isu graduan ni, apa Malaysia bawakan adalah slim. So time akak dekat Sam Darby tu, akak cakap dengan bos akak, saya nak apply youth conference ni, so mungkin saya akan cuti lah dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Lepas tu bos kata, okay, tak ada masalah, tapi kita akan potong gaji. Tapi tak apalah, sebab kita memang nak exposure at that time. So bila kita nak explain produk slim ni, kita kena tanya owner dia. Owner dia adalah Economic Planning Unit, pejabat Perdana Menteri. So memang akak contact ketua unit slim tu, Puan Hajah at that time. Saya cakap, hello Puan Hajah, saya ni memang no one sebenarnya, tapi saya contact Puan sebab saya ada terima satu tawaran yang mana saya nak join youth conference ni. Tapi saya nak iklankan slim, jadi saya nak dapatkan kebenaran. Saya nak bercakap pasal slim dekat luar negara, tapi saya perlukan input-input yang rasmi daripada pihak Puan. So dia kata, okay, boleh Fairuz, datang pejabat. Time tu akak kat Pulau Keri tau. Pulau Keri tu kat area Banting kan. So akak datang dalam Putrajaya. Pejabat dia dekat sebelah Masjid Putra. So pejabat Perdana Menteri at that time. So kebetulan, ni itulah Allah dah susun kan. Hari yang sama akak minta input daripada Puan Hajah tu adalah hari dia open untuk pengambilan officers baru. So dulu akak di Slim Sam Darby. Sekarang ni akak pergi HQ dia yang menguruskan Slim tu. So hari yang berkenaan tu dia memang open untuk interview. So Puan Hajah dah dengar akak punya proposal ni, akak nak pergi youth conference. Dia kata, Fairuz, you busy tak lepas ni? Saya cakap, oh tak busy Puan, saya memang book hari ni nak minta kebenaran Puan yang saya nak explain pasal Slim ni. Dan kalau contoh lah ada free goodies boleh juga Puan kan. Kita nak bagi dekat youth delegates at that time. So Puan tu kata, okay, why not you stay, you join je kita punya interview ni, kita tengah cari officers baru ni. Saya cakap, okay, boleh Puan. So at that on the spot. Time tu akak cakap, okay, tak apalah sebab time tu tengah free kan. So cakap, okay. So Puan Hajah kata, okay, awak stay. Ada time tu ada 40 orang tau. 40 orang yang mana semua background memang overseas student je. Kita kan USIM kan. So macam kita, okay, tak apalah, kita USIM kan. Tapi memang semua bercakap habuk lah kan. Macam semua aku pun tak tahu apa dia practice kan. Macam semua macam ada teks kan. Dah lah, kita tak datang untuk interview. Kita datang untuk apply for ni lah, keizinan untuk membentangkan Slim. So at that time, yang interestingnya kan, cara interview dia bukan macam ni tau. Okay, how do you see yourself in 5 years? Tak, dia kumpulkan 40 orang tu, semua orang duduk kat bilik meeting tau. So dia bagi satu buku, satu macam buku kejayaan-kejayaan Slim. So dia bagi semua orang dapat buku yang sama. Okay, dalam buku tu ada gambar-gambar kejayaan diorang. So pegawai tu kata, okay nah, semua buku awak study, interview awak pasal ni. Kita macam, okay, apa dia ni macam soalan kebat ke apa kan. So semualah tanya kan. Semua okay. Entah-entah ditanya berapa orang kot dalam gambar ni, kira berapa orang dalam gambar ni. Oh tak, mesti ditanya apa outcome daripada ni. Okay, semua dah study. Lepas tu soalan ni kan, last kan, dia nak tanya siapakah penulis buku ni. Whereby muka surat tu, muka surat yang pertama sekali, semua orang dah study daripada depan sampai belakang, tak ada siapa boleh jawab. At that time memang macam
Terkejut lah soalan dia macam tu kan. Maksudnya dia nak cari officers yang teliti sebenarnya. Dia nak tahu officers tu dari segi pengambilan input tu macam mana. So lepas daripada 40 orang tu, tempat yang sama dia akan panggil seorang-seorang. Okay, you. Apa you can offer to us? Apa you can offer to us? Lepas tu, at that time Kak cakap lah, okay, saya datang, saya memang minat SLIM ni. Sebab tu saya bawa topik SLIM ni ke luar negara sebab saya nampak SLIM ni adalah satu peluang untuk bukan menyelesaikan masalah graduan tapi mengurangkan masalah graduan dari segi macam mana kita nak tingkatkan soft skill tu. So puan tu kata okay, duduk, next one. So kita macam bagi dua ayat je. So from there saya rasa lah macam orang yang dah lama dalam GLC, dia sebenarnya bekerja kat bank negara. So dia dipinjamkan ke dalam SLIM. So dia memang boleh identify kot pegawai-pegawai yang bukan sembang lah kan. Anyone can sembang tapi not everyone can walk the talk lah kan. So daripada 40 orang tu dalam 3-4 orang tu pilih, so akak kerja Slim Sime Darby. So dia panjang sikit kan. Okay, bila Slim Sime Darby, Slim Secretariat, kan akak apply PTD kan. Okay, PTD datang. Bukan PTD datang lah, offer PTD datang. So ayah akak cakap, Slim Secretariat ni sebenarnya kontrak. Dia bukan bukan permanent. So why not you apply je PTD. Time tu berkecamuk lah. Kita rasa macam aku dah enjoy dah ni. Memang passion. Memang kita dah bentang kat luar negara dah ni. Tapi ayah kata tak apa. Untuk masa yang panjang, for your job securement, better ambil PTD. Benda tu government. Sampai ke sudah akak cakap okay lantak lah, tak nak dengar. Tapi ayah akak kata tak apa, apply je. So akak tengah kerja Slim Secretariat ni, dia akan pergi ke setiap negeri untuk promote. Akan buat satu open day. Okay, siapa yang nak apply Slim, ini syarikat JLCs yang ada, so interview. So akak memang minat lah sebab kita rub shoulders with JLCs. We rub shoulders with all the CEOs. So akak memang minat. And kita buat roadshow, kita akan travel. So memang sangat minat. Tu ayah akak kata tak apa, you apply je PTD. Apply PTD kalau mungkin dalam kalangan audience ni tak familiar, dia ada beberapa stage. Ada 5 stage. So Alhamdulillah first trial akak dapat PTD. So berkecamuk jugalah macam nak PTD ke nak Slim, PTD ke nak Slim. Lepas tu kita biasalah kita ada a few seniors yang sama sekolah dan juga sama USIM juga kan. Kita tanya, Kak, macam mana saya dapat offer ni dengan offer ni, akak rasa mana? So kita pun tanyalah pendapat senior dan kita tanya juga pendapat ibu bapa kita dan kita soal istiharah banyak-banyak. So akak apply lah PTD. So bila apply PTD tu dia ada 10 bulan persediaan. Even dalam 10 bulan persediaan tu pun akak cakap dengan ayah akak, saya tak nak jadi PTD, boleh tak nak keluar kan. Tapi macam Allah dah susun kan. Allah dah susun. Akak pun habiskanlah PTD, habiskanlah 10 bulan perjalanan untuk mendapatkan diploma pasca siswazah dalam pentadbiran awam. Itulah hikmah dia in the end lah, jumpa jodoh rupanya, kahwin lah, jumpa jodoh dekat dalam DPE. Lepas tu dapat anak. So macam okay, alright, mungkin inilah Allah dah susunkan sebenarnya. Inilah jalan yang terbaik. Padahal kan hakikatnya sebenarnya ya Allah berkecamuk, tak nak kan. Maksudnya lepas akak, kan orang kata kalau lepas solat istikharah tu dapat hidayah mimpi ke apa, akak ada mimpi ke? Oh tak ada. Dia macam gerak hati sebenarnya. Macam selalunya orang akan macam, mak akak cakap lah, kalau akak dah buat solat istikharah and bila kita buat keputusan tu, kita doakan keputusan yang kita buat tu adalah yang terbaik. Sebenarnya kita tak boleh solat istikharah macam okay, aku nak A, aku nak B, aku nak C, tak boleh. Ikut orang lah. Kalau akak kalau nak solat istikharah tu, moga-moga keputusan yang aku buat ni adalah keputusan yang terbaik untuk diri aku, untuk agama aku dan untuk keluarga aku. So kita kena doakan sebab gerak-geri Allah tu kita tak tahu kan. Macam akak mention, akak ada join banyak sangat youth conference kan? Bukan setakat lepas akak dah graduate, tapi time akak belajar pun akak ada join kan. Dari mana akak dapat sponsor untuk join? Sebab biasanya youth conference ni dekat luar negara. Pula tu, akak dapat sponsor daripada mana dan macam mana akak dapat tahu youth conference ni? Faham. Kalau macam dulu, sebenarnya yang tercetusnya youth conference ni USIM jadi tuan rumah. USIM jadi tuan rumah untuk AFLES, tapi akak tak ingat panjang dia. So from there, akak mingle around with youth delegates from a few ASEAN countries lah, sebab dia ASEAN punya conference. So from there akak tanya diorang, korang you guys selalu join ke conference kan? Dia kata, yeah, every year diorang akan join. Wow.
use kat luar negara, diorang memang cari tau benda ni. Dan diorang memang yelah free penginapan, free expenses, and you get to meet new friends, and also you get to improve your skills, your people skills kan. So aku cakap, oh okay, maksudnya boleh google lah benda ni. So dia kata, yeah, you just google any use conference and you must check lah all the details. Bukan macam human trafficking punya kan. So tu bahayalah kan. So you check, and then so from there akak dapat, okay, bila kita ni mungkin ada yang nak join youth conference, kita boleh google je youth conference, any youth conference yang ikut bajet kita lah. Usually ASEAN countries yang bajet kita, yang kita mampu. Tak pun Japan ke Korea ke, tu memang within bajet kita. So bila kita dah dapat offer letter tu, kita boleh pergi USIM Alamiah. USIM Alamiah ni International Center USIM. So kita akan buat paperwork macam kita biasa buat. Macam even untuk podcast pun kita buat paperwork kan. So kita buat paperwork, kita bentang kepada pengarah dia, sama bagi tahu kita nak bawa this issue, ataupun sebab ada certain kursus. So contoh macam akak food biotech, kita orang kena keluarkan satu produk. So bagitulah, saya nak pergi youth conference ni, saya nak bawa produk saya ni ke peringkat luar negara. So bila USIM Alamiah nampak effort kita nak iklankan USIM di tahap antarabangsa, so dia akan offer kita sponsorship juga. Tapi tak semestinya kita akan dapat 100% lah. Kita akan dapat 50%, dapat 70%. So daripada situ kita kena minta lah sumbangan daripada ibu bapa kita. So tambahan dan simpanan kita sendiri. So kat situ lah Kak dapat. Bila-bila macam Kak dah rasa nak travel pergi luar negara, kita boleh search bila-bila masa. Betul. Masa dapat sponsor, so dapat travel free, dapat tambah skill baru. Betul. So akhir sekali lah Kak, sebab kita orang ni baru first year mostly kan, yang dah nak graduate. Apa tips akak nak bagi dekat kita orang supaya kita orang excel untuk capai lah impian kita orang? Kalau macam saya pun teringat jadi PTD akak. Apa akak punya tips nak sharekan? Share. Faham. Okay, itulah berbalik kepada topik podcast hari ni kan, journey towards excellence kan. Okay, excellence ni dia bukan perfection tau sebenarnya. Dia adalah satu kejayaan yang mana kita yang apa kejayaan, takrifan kejayaan kita. Mungkin takrifan kejayaan Aisyah lain, takrifan kejayaan akak lain. Dan setiap takrifan kejayaan pada peringkat ketika itu berbeza. Contoh macam time degree, kejayaan kita apa? Kita nak dekan ke, ataupun mungkin kalau kita ambil scholarship, at least lepaslah minimum bare of scholarship tu kita lepas. Mungkin itu kejayaan kita. Tak semua kejayaan yang kita nak, tak semua kejayaan yang kita nak tu sama dengan orang. So first thing first is kita takrifkan dulu apa yang aku nak dekat dalam degree ni. And kedua, kita kena sedar kemampuan kita kat mana. Jangan kita rasa macam kalau orang tu boleh dapat straight A, aku mesti boleh dapat straight A. Kita memang nak benda macam tu. Ataupun kita nak 4 flat, kita pun rasa kita boleh 4 flat. Tapi kita kena tahu kita punya kemampuan kita kat mana. Sebab benda tu akan berbalik kepada kita punya mental health jugalah. So benda tu kadang-kadang kalau kita bekerja di luar kapasiti kita, di luar kemampuan kita, akan jadi berbalik kepada kita jugalah. Kita jadi stres. So kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Yang mana itulah, sebab akak pun dulu stres juga belajar kan. Sebab kita rasa macam semua rasa macam nak perfect. Sebab ayah akak dulu pun cakap macam tu lah. You kena dekan, you kena straight A's. Akak memang dulu memanglah kena straight A. Tapi bila dekat universiti ni kau tak boleh dapat dekan. Bukan senang dapat dekan. Susah. Sekolah dulu semua cikgu guide kan. Semua kena independent. Betul. So kita kena sebab certain parents dia tak tahu yang mana di universiti ni dia bukan boleh sekadar belajar je. Dia pun ada co-curriculum, ada course, ada assignment. So nak dapatkan 4 flat tu tak senang. Tapi dia bukan impossible. So boleh je dapat. So nasihat akak adalah takrifkan kejayaan awak nak apa sebenarnya. Korang nak apa? Yang kedua, macam topik akak yang akak tekankan sebelum ni, jadual. Dah tahu korang nak apa, buat jadual nak dapatkan kejayaan tu macam mana. And along the way, itulah nama dia pun journey of excellence kan. It's okay kalau tak dapat apa yang korang nak. Sebab kadang kita bangkit semula. Sebab dalam journey of excellence tu, kalau kau sentiasa di atas, nanti kau jatuh jauh gila. Baik kau naik atas sikit, jatuh. Sebab once kalau kau dah berada dekat tempat yang tinggi, bila jatuh dan kau tak bangkit semula tu yang sakit. Jadi daripada tips dan perkongsian Kak Pai hari ni, kita
kita semua bolehlah aplikasikan dalam hidup kita sebagai seorang pelajar. Dan terima kasih Kak Pai sebab sanggup sudi luangkan masa hari ni dan datang ke podcast. Terima kasih juga jemput. Jadi jangan lupa subscribe, like dan follow. Tekan butang di bawah. Terima kasih.